Surat Surat Al-Hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada guru kita Tengku Muhammad. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran acara kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat madat yang akan diselawatkan oleh Tengku Khaitami beserta kawan-kawan. Kepada Tengku kami persilakan dengan segala hormat. Udah. Buka mic dulu. Buka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik dong. Kepada seluruh hadirin hadirat, harap untuk berdiri sejenak. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban ya nurul aini. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا نور العين. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أنت غوثنا جميعا يا مجملا طيبا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أنت غوثنا جميعا يا مجملا طيبا. مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا نور العين. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع، كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. ربنا صل على من حل في خير البقاع، ربنا صل على من حل في خير البقاع. مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا
مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين فاسبل الستر علينا واغفنا شر النذا وأغثنا في البلايا يا معيس كل داء فاسبل الستر علينا واغفنا شر الذيذا وأغثنا في البلايا يا معيس الكل داع مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين وصلاة الله دواما للنبي شمس البيضاء وصلاة الله دواما للنبي شمس البيضاء وكذا آل وصحبه مسعى لله ساع وكذا آل وصحبه مسعى لله ساع مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين. Kepada seluruh hadirin harap untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kita Tempo Haitami beserta kawan-kawan. Selanjutnya kata-kata sambutan dari pimpinan Dayatul Muta'alimin Al-Mukarram Abu. Kepada Abu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarana bi iqamati sholati wal haji was sekiranya siyam. kalau pengajian bentuk modern ataupun di sana panggil sekolah, maka dipanggil pelajar-pelajar. Tapi kalau pelajar itu mengaji berbentuk santri begini, kita di sana panggil tuk fakir. Santri di sini kalau kita di petani panggil tuk fakir. Asal kalimah Arab daripada fuqara, lil fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim. Maka mufrad daripada fuqara fakir. Nah, itu lekat gelaran kita di sana. Di sini panggil pesantren, kita di sana panggil pondok. Pelajar-pelajar macam di sini panggil santri kan. Kalau kita di sana tuk fakir. Kalau perempuan
Kita di sana panggil mak fakir. Itulah. Tapi kalau pengaji dalam bentuk sekolah, di sana tak panggil tok fakir, panggil pelajar-pelajar. Itu berbeza di antaranya, antara pengajian berbentuk sekolah dan pengajian berbentuk kitab turas. Yang masyhur juga di sana pun kitab kuning. Sini sama? Sama panggil kitab kuning. Jadi kalaulah dia ni santri mengaji berbentuk kitab kuning, di sana panggil tuk fakir. Itulah di antara istilah-istilah yang disebut. Agak berbeza sebutan tapi maknanya sama je. Baik. Jadi buat pertama kali, lebih dahulu pihak saya sendiri minta maaf kerana antara lain satu, boleh dikatakan ni kali yang pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mempijakkan belangkah kaki menuju ke Aceh ini. Jadi kalau dulu terdengar saja Aceh, dan katanya juga cerita dan hikayat kisahnya, Aceh dengan Fatani boleh dikatakan dua saudara yang paling rapat sekali. Aceh, Fatani. Sudah lama cita-cita untuk kenal Aceh ini dan saudara-saudara yang di sini, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sampai masanya untuk tiba ke sini. Alhamdulillah dapat kita kenal. Bila tengok keadaan suasana di sini, teringatlah di petani sana. Bila tengoknya pulau, tengoknya bukit bukau, teringatlah di petani kita di sana. Agaknya tak berbeza. Hinganya di segi cakap bahasa tak agak berbeza dah. Itulah. Tapi kalau yang kita pernah belajar mengaji kitab kuning, kitab Jawi, maka mudah kita faham bahasa, walaupun bahasa tempatan itu agaknya berbeza jauh. Tapi bila kita guna bahasa persuratan, semoga-moga kita dapat faham. Itulah di antaranya. Yang pertama kali kita belum kenal. Ini sebagai kali pertama dapat kita kenal. Tiba-tiba dijemput suruh membaca kitab dengan tidak tahu lebih dahulu. Dengan tidak ada perancangan yang lebih dahulu. Tahu-tahu secara tiba-tiba saja. Tetapi walau bagaimana sekalipun kita ingat kata ini qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi sama-sama bagi khususnya kepada Abu Syamil Putih kita ini, dia juga ingin supaya ambil tabarruk dengan kitab ini. Juga bagi saya sendiri pun juga ambil tabarruk dengan barakat kitab ini. Semoga-moganya. Dengan itu cuba kita mulai sedikit sebagai laluan ambil tabarruk dengan kitab. Kata Syekh Al-Muhalli rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amih. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه. هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين لمنهاج الفقه من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده ويتمم مفاده على وجه لطيف خال عن الحشو والتطويل حاو
lid-dalili wat-ta'lil. Wallaha as'alu ay yanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Itulah sebagai muqaddimah Asy-Syaikh Ahmad Al-Muhalli rahimahullahu ta'ala, serta dimenyatakan di dalam hasiahnya, iaitu katanya iaitu pada masa dilahirkan Syekh ini, dalam syarah tu menyatakan li'annahu radhiyallahu anhu wulida sanata 91 wa 700. Syekh Muhalli ini telah dilahirkan pada tahun Hijrah 791. Wa mata rahimahullah awwala yaumin min sanati 64 wa 800. Dalam sekitar 864. Wa umruhu umur asy-syekh nahwu 73 sanatan, sekitar 73 tahun. Katanya wa akhadhal fiqha, dan telah ambil fiqh, arti ia belajarkan fiqh anis Syekh Abdurrahim Al-Iraqi, masyhur dengan Zainuddin Al-Iraqi. Itu guru yang ia belajar fiqh darinya. Syekh Muhalli ini belajar fiqh dari Syekh Abdurrahim Al-Iraqi. Wa huwa, dan Syekh Abdurrahim Al-Iraqi Zainul Iraqi juga, ia anis Syekh, dia ambil fiqh dari Syekh Alauddin Al-Attar rahimahumullah ta'ala. Wa huwa, dan Syekh Alauddin inilah dia ambil anil Imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala, tuan punya kitab Minhajul Abidin kan. Tuan punya kitab Minhajul Abidin, ialah menjadikan matan bagi syarah Muhalli ini dan matan bagi syarah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dimasyhurkan dengan Tuhfatul Muhtaj, dan juga matan bagi syarah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ramli yang dimasyhurkan dengan Nihayatul Muhtaj, dan juga disyarah oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dengan masyhurnya Mughnil Muhtaj. Artinya daripada kitab Minhaj, kepunyaan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Kita maklumkan kunyah Imam Nawawi Abu Zakaria, namanya Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, dibangsakan kepada kampung beliau sendiri, kampung Nawa dalam Suriah, Syam. Lalu dibangsakan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apabila disebut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, jadi hubungan, walaupun kita ini dikira zaman yang kemudian agaknya jauh jarak masanya dengan Imam Nawawi, kerana ia daripada kurun 7 kan, di tengah-tengah kurun 7 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita sekarang ini dah pun tengah kurun 15, agaknya beberapa kurun yang jauh. Tapi sedikit cerita hikayat yang mengenai dengan peribadi sendiri, seolah-olahnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dapat mengijazahkan kepada saya sendiri melalui secara ghaib. Kalau dikatakan antara lena dan jaga, semasa di waktu itu saya berada di Makkah Al-Mukarramah.
Tak ingat tahun yang keberapa, cuma ingat pada masa tu tahun berlaku banjir besar di Mino. Ingat tahun berapa? Tahun banjir di Mino. Tahun itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi keuzuran. Sehingga-hingganya kalau dikatakan hampir-hampir mati, hampir-hampir meninggal. Sini panggil meninggal kan? Bila sebut meninggal arti meninggal dunia. Diberi keuzuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa di Makkah selepas daripada tunaikan fardul haj. Ada beberapa hari nak balik ke tanah air, diberlakukan uzur. Di samping itulah hikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan uzur begitu. Tiba-tiba diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Abu yang kita tadi kata tsunami merupakan bala kan, tapi di sebalik bala ada padanya nikmat. Di sebalik bala itu ada nikmat. Jadi antara lain setelah diuzurkan dah 3-4 malam tak boleh kita nak tidur. Kebetulan yang terakhir sekali untuk dijadikan sembuh balik. Di antaranya marilah rupa antara mimpi tidak. Sedang keadaan beginilah, tidak dengan tidur, dengan keadaan duduk begini. Perasaan raib. Banyaklah pandangan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lain cintanya nak bertemu dengan Imam Nawawi rahimahullah taala, kerana kitab-kitab beliau itu selalu diguna. Kalau kita di pondok-pondok di sana selalu diguna. Di antara lain kitab Riyadhus Salihin himpunan juga Imam Nawawi selalu dibaca, dan juga kitab Al-Azkar himpunan Nawawi juga, dan di antaranya hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan disyarah oleh banyak syarahan zaman dulu hingga ke sekarang masih disyarah. Jadi oleh kerana selalu kita membacakan kitab-kitab Imam Nawawi dan kitab ulama lain-lain lagi, cinta pada hati bahawa nak bertemu dengannya. Tapi perkaranya mustahil adatan. Mana boleh kita nak bertemu dengan yang sudah meninggal. Walau bagaimanapun dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala diberi pada malam itu. Lihat beberapa ulama. Karena sebelum daripada terjadi mimpi itu, lebih dulu pernah menziarahi di sana, di Syria, dan dibawa pergi ziarah makamnya di kampung Nawa itu. Jadi cintalah. Kemudian takdir Allah Ta'ala melalui mimpi kita bertemu dengannya. Bila bertemu di makam dia, di atas kubur dia, pergi berjumpa dengan dia di pokok yang besar. Kalau pernah duduk di Syria, pernah pergi ke Nawa, tapi sekarang pokok itu sudah dibinasakan, sudah dibomkan, hancur pokok itu. Masa pergi dulu tu pokok yang besar di atas makam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi pada malam itu kita dapat bertemu dengannya, selalu dipegang tangannya, minta dengannya, kamu ijazah kepadaku, kerana banyak aku baca kitab-kitabmu, ijazah padaku. Bila itu pegang, kucuk tangannya. Apabila kucuk tangannya, sedar. Itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia ingin juga bertemu dengan Imam Ghazali rahimahullah, kerana kitabnya Minhajul Abidin selalu belajar semasa guru dulu, dan memberi nasihat dan beri pesanan oleh guru-guru bahawa Minhajul Abidin ini juga dijadikan wirid. Habis dibaca. Dan pesanan guru semasa mengaji belajar dulu, ia kata apabila kita jadi guru nanti, seolah-olahnya tidak ada guru lagi pada kita. Semasa kita jadi pelajar, santri, masih belajar begini, kita ada guru yang mendidikkan kita, yang memimpinkan kita, dan bagai-bagai lagi. Tapi setelah kita jadi guru, siapa lagi nak pimpin kita kerana kita dah guru? Maka kitab inilah dijadikan guru. Dengan itu ingat pesanan daripada guru, selalu dibacakan Minhajul Abidin, ditukar ganti dengan bagi Syekh Ibnu Atha Al-Hikam itu.
Selalu dijadikan pesanan daripada guru, selalu dibacakan Minhajul Abidin, ditukar ganti dengan bagi Syekh Ibnu Atha Al-Hikam itu. Selalu dijadikan hanya bagi Allah. Dengan sebab itulah kita nak puji akan yang lain daripada Allah tidak boleh, tidak dapat kalau sekiranya tak diizin oleh Allah. Dengan sebab itulah datang warid beberapa hadis yang menunjuk atas terkadang kita dimurkai, terkadang kita dikira salah. Tengok kalau kita puji orang yang kurang berikhlas, sehingga dikatakan kita ibaratkan qata'ta unuqa sahibik. Salah seorang memujikan kawannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, "Waihaka qata'ta unuqa sahibik." Maknanya seolah-olah engkau ini memotongkan leher kawan kau dengan puji itu. Maka ulama tanggungkan puji kepada orang yang tidak ikhlas, tidak bersih hati, nanti ada kebimbangan, takut-takut ujub, riya dan sebagainya. Arti rusak seseorang dengan sebab pujian itu. Lalu itulah dikatakan ibarat macam memotong leher. Dengan sebab itulah puji hanya bagi Allah, malaikat diizin. Dengan sebab itulah beberapa hadis pula puji antara satu sama lain. Kita disunatkan puji, kita pula dimakruhkan puji. Itu kita mengaji pula dalam ada cara kepuji kan. Alhamdulillah, puji-puji itu hanya bagi Allah ala in'amihi, di atas kurnianya Allah. Puji di atas kurnianya Allah, mengkurniakan nikmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi, dan rahmat dan sejahtera semoga-moga turun keduanya itu ke atas penghulu kita, pemimpin kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan keluarganya, wa ashabihi, dan segala sahabat taulannya. Hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahimin. Inilah kata di dalam hati tidak bersih hati, nanti ada kebimbangan, takut-takut ujub, riya dan sebagainya. Arti rusak seseorang dengan sebab pujian itu. Lalu itulah dikatakan ibarat macam memotong leher. Dengan sebab itulah puji hanya bagi Allah, malaikat diizin. Dengan sebab itulah beberapa hadis pula puji antara satu sama lain. Kita disunatkan puji, kita pula dimakruhkan puji. Itu kita mengaji pula dalam ada cara kepuji kan. Alhamdulillah, puji-puji itu hanya bagi Allah ala in'amihi, di atas kurnianya Allah. Puji di atas kurnianya Allah, mengkurniakan nikmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi, dan rahmat dan sejahtera semoga-moga turun keduanya itu ke atas penghulu kita, pemimpin kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan keluarganya, wa ashabihi, dan segala sahabat taulannya. Hadza ma da'at ilaihi mengkurnia li ghairi faidatin, memenuhi tapi dengan tidak berfaedah. Banyak yang tak berfaedah. Kalau kita orang petani panggil panjang, petani panggil panjang tapi tak berfaedah. Maka semoga-moga kita dia ini sunyi daripada hasy, memenuhi dengan sesuatu yang tak berfaedah. Wa ta'til anil haswi wa tatwil, bukan ta'til wa taswil. Apa dia wa tatwil?
tatwil ni, ni orang petani panggil memanjang lerek. Panjang tak tahu arah. Ada macam begitu. Jadi semoga dia ni selamat sunyi daripada itu. Lagi hawil lid-dalil wat ta'lil, yang meliputi akan dalil wat ta'lil dan ilak kenyataan. Nah, dia akan diiringi dengan dalil. Apa yang ia kata akan diiringi dengan dalil. Kerana dengan dalil lah meneguhkan sesuatu kan. Apabila ada kata dengan ada kenyataan, itu meneguhkan. Wallaha as'alu. Sekira-kira sah kita nak baca wallahu as'alu pun sekira-kira kaedah sah kita baca. Jadi panggil mubtada, jumlah as'alu khabar tapi berhajat kepada takdir. Ma la yahtaju ila ta'wil aula. Nah, barang yang tak berhajat kepada takwil itu lebih aula. Kalau kita baca wallaha as'alu, jadi maf'ul muqaddam bagi as'alu, lagi pula memberi faedah hasar kan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Jadi berbezanya kalau kita baca wallahu, bunyi bahasa kitab kuning, dan bermula Allah. Dia sebut bermula. Maknanya mubtada, alam nyata kata mubtada, dan bermula Allah. As'alu, aku pohon, aku memintanya, hu akannya, jadi berhajat pada takdir. Lagi pula tidak memberi pada hasar. Kalau baca wallaha as'alu, akan Allah sahajalah, akan Allah jualah, akan Allah semata-mata aku memohonkan. Itu memberi pada hasad disebabkan taqdimu ma haqquhu ta'khir. Ya sebenar maf'ul ditakhirkan daripada fa'il dan fa'ilnya kan dalam mengaji kaedah, tetapi didahulukan itu tubik balaghahnya iaitu nak hasar. Maknanya wallaha, dan akan Allah sahajalah, akan Allah semata-mata aku memohon. Tidak akan yang lain, yakni secara hakikatan. Secara hakiki tidak kita pohonkan melainkan hanya akan Allah kan. Tidak nafikan syariat. Disuruhkan kita tolong menolong, meminta antara satu sama lain, bantu membantu kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu dari segi syariat. Dari segi hakiki kita tidak minta, kita tidak pohonkan selain Allah. Itulah ayyan fa'abih, akan Allah semata-mata aku pohonkan bahawa beri manfaat dengannya. Dengan ini syarah. Dia minta ke Allah semoga syarah dia ini diberi manfaat oleh Allah. Maka alhamdulillah, barangkali dengan doa muallif kita ini dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di pondok-pondok selalu membaca kitab Muhalli. Ini menunjukkan doa muallif kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pula syarahan di atas matan minha yang selaku waliullah Imam Nawawi rahimahullah taala kan. Inilah kita ambil tabarruk. Kemudian kita masuk kepada perkataan wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan ialah Allah hasbi, memadai bagi aku, cukuplah bagi aku. Memadai hasbi wa ni'mal wakilu ayil maqulu ilaih, sebaik-baik yang diserahkan urusan semua kepadanya, tak adalah yang sebaik-baik ialah wa ni'mal wakil huwa al-maqsusu bil madhi taqdir, sebaik-baik yang diwakil, sebaik-baik yang diserahkan segala urusan kepadanya, huwa ialah Allah. Sebab Ibrahim ketika dia menang hakikat di atas syariat, ketika dia diikat nak lontar ke dalam api oleh Namrud, kaki tangannya, sehingga malaikat Jibril alaihissalam datang kepadanya Ibrahim alaihissalam. Dan ditanya, alaka hajatun, adakah bagi engkau hai Ibrahim hajat? Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, amma ilaika fala hajata li, adapun kepada engkau maka tidak ada hajat bagi aku. Kalau demikian, kamu doakanlah, mintalah kepada Allah terus. Kalau mu tidak ada hajat kepada aku, mu doakan kepada Allah terus.
Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, cukup dan memadalah bagi aku tahu Allah dengan hal aku itu dah terkaya, dah memadai bagi aku daripada memintanya. Ini ketika memenangi hakikat di atas syariat. Tidak nafikan Ibrahim juga berdoa kan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan banyak doa-doa yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah didoa oleh Ibrahim kan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu sampai akhir. Itu doa. Itu ketika apa ni? Menzahirkan ubudiyah. Ketika nak menzahirkan kehambaan kepada Allah, kita selalu meminta. Kerana kepada siapa lagi kita nak meminta selain pada Tuhan punya? Kan? Meminta pada Allah izharul ubudiyah. Tapi ketika dia menang hakikat di atas syariat, serah je. Kata orang petani, serah bulat-bulat. Sini panggil macam tu. Serah bulat-bulat. Orang petani panggil serah bulat. Sini tak cakap. Sama, sama alhamdulillah. Serah bulat-bulat. Tidak ada kepek. Tu, ada kepek macam ni. Ini kepek petani panggil. Bulat. Ini kepek petani panggil. Sini panggil apa? Kempes. Tu dia ada punya sin lagi kan? Kempes. Itu dia. Kita sana bertukar sin jadi kepet. Kempes, itu dia. Kempes macam perut kempes. Yang ini bulat. Itu dia. Bermaknanya kinayah daripada semata-mata serah segala urusan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain sama sekali. Itulah tubik kalimah balaghah Melayu, serah bulat-bulat. Serah bulat-bulat. Itu dia. Maka Ibrahim serah. Maka di samping ia semasa diikatkan badannya untuk dilempar dan dicampurkan ke dalam api, ia juga membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu yang dia kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah. Cukuplah bagi aku Allah. Wa ni'mal wakil ayil mawkulu ilaih. Sebaik-baik yang diserahkan segala urusan kepadanya ialah Allah. Tak perlu lagi kepada minta. Hanya cukup dengan ia tahu Kerana semuanya allazi qaddara fahada kan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dia telah terkedir sedia, ia telah menentu sedia, ia tahu sedia, maka dia melaku tu apa yang ia menentukan. Masya-Allah kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Tak payah lagi meminta. Itu ketika memenangi hakikat. Tapi bila kita duduk makan syariat, kita doa. Kerana doa satu ibadat. Ditutup bagi kita tu doa sebagaimana ditutup sembahyang. Solat, tengok perintah yang sama. Aqimus solat wa atuz zakah. Mari pula ud'uni. Kan? Sama-sama dituntut. Hingga tafsir tu macam-macam. Di segi lafaz, aqimus solat. Dirilah kamu akan solat. Berilah kamu akan zakat. Ud'uni, mintalah kamu akan aku. Arti sama tuntut. Solat juga dituntut, beri zakat juga dituntut dengan syarat-syaratnya, juga doa juga dituntut. Arti apabila kita berdoa, kita tunaikan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu diri berdoa itu satu ibadat. Lagi pula menzahirkan maqam ubudiyah. Itulah di antara hasbiyallah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Kemudian kita mai tengok sedikit lagi kata Syekh Muhalli rahimahullah taala, qala al-musannif, yani Imam Nawawi rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim ay aftatihu. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah. Sini panggil amat murah, dan juga boleh kata Maha Pemurah, Tuhan yang pemurah. Maka ini dikatakan ambil daripada rahmat ammah. Kerana murah ini umum. Al-in'am bi jalailin ni'am. Mengkurniakan dengan nikmat yang besar-besar. Itu panggil murah. Apa nikmat yang besar-besar? Sehingga dapat dengan panca indera yang zahir. Beri kekayaan. Nampak? Kata nikmat. Kan? Beri jawatan tinggi. Nampak? Kata nikmat. Beri kesihatan, nampak nikmat. Itu
Ini umum kan? Sama ada hambanya yang kufur dengannya, ia beri. Hamba yang beriman pun ia beri. Hatta iblis alaihi laknatullah, ikut apa yang diminta dia beri. Rabbi sallitni ala Ayub, dia izin. Itu kemurahannya Allah. Nah, maka murah ni artinya umum. Manakala Ar-Rahim, orang sana kita jamuh yang maha penyayang. Ada juga mengatakan yang amat kasihani. Nah, ada juga lah. Ada kata maha penyayang. Jadi artinya rahmat khas. Arti kesayangan, sayang. Sayang ini dengan makna al-in'am bi daqaiqin ni'am. Kurniakan nikmat yang halus. Faham tak halus? Kecil-kecil, halus. Kecil, halus. Maka halus ini maksudkan di sini yang kita tak dapat dengan zahir pemandangan. Masalah Allah beri iman, ini nikmat yang degil. Kerana kalau sekaligus tak nampak kata nikmat. Iman walhal nikmat yang paling besar sekali iman, sebagaimana Abu tadi mengatakan, yang paling utama Allah memberi kepada kita nikmat iman dan Islam. Kerana dengan imanlah syarat asasi untuk kita dapat menikmati syurga di sana. Itu nikmat yang halus. Itu panggil sayang. Allah yang amat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia takdir ay aftatihu tu, mana dia takdirkan muta'allaq bagi ba bismillah. Dengan nama Allah aku mulai. Alhamdulillah hiya min siyaril hamd wa huwa al-wasfu bil jamil idil qasdu biha al-thana'u 'ala Allah bi madmuniha min annahu malikul li jami'il hamd min al-khalqi. Ini dia nak menyatakan makna puji tadi. Puji-puji bagi Allah ialah min siyaril hamdi, wa huwa makna alhamd al-wasfu bil jamil, iaitu menciptakan dengan yang keelakan, izil qasdu biha, kerana maksud dengannya di sini ialah as-sana'u 'ala Allah, menyebut baik atas Allah, bimadmuniha, dengan isi kandungannya, isi kandungan bagi siyaril hamd. Apa dia? Min annahu malikul li jami'il hamdi minal khalqi, daripada bahwasanya Allah yang memiliki semua puji daripada makhluk, yang kata awal tadilah. Puji itu adalah milik kepada Allah. Au mustahiqun li an yahmaduhu, ataupun Allah itu yang berhak bahawa memuji mereka itu akannya. Lal ikhbaru bizalik, bukan dikehendaki alhamdulillah itu nak menceritakan, bukan. Mana dengan lapan Aisyah, mana puji Allah dengan lapan itu sudah alhamdulillah. Ini kena huraya panjang lain-lain, itu lalu tabarruk dah. Kemudian alhamdulillah al-barri ayil muhsini, baca bari bil fathi ay fathil ba, baca dengan fathah ba, al-bar maknanya ayil muhsini, Allah yang membuat kebaikan, Allah yang mengelakkan. Al-Jawad dhabit bitakhfif, takut nak waham baca jawad, maka dia dhabit bitakhfif ay takhfifil waw. Makna al-Jawad ayil kathiril jud ayil ata'i, yang banyak pemberian, yang banyak kurniaan. Anugerah cakap kat sini, cakap juga dah. Yang banyak anugerah. Allazi jallat ay 'azzamat ni'amahu, allazi jallat ay 'azzamat ni'amuhu, ialah Tuhan yang maha agung, yang maha besar segala nikmatnya. Jam'u nikmatin bimakna in'am, itu nak menyatakan nikmat dengan makna masdar. Baik. Anil ihsa'i bil a'dad, daripada menghinggakan dengan segala bilangan. Allah Ta'ala beri dengan tidak menghinggakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kan? Kita nak hitung satu persatu tak kuasa. Nak hitungkan nikmat Allah.
Hamba tu mari ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suratul Nahl. Dia menyata situ ayat yang ke-18. Al-manni bil lutfi ayil mun'imi bil lutfi, yani bil iqdari ala ta'ah. Allah yang mengkurniakan dengan lutf, asal makna lutfi juga kalau kita di sana panggil lemah lembut. Sini cakap tak lemah lembut. Jadi lemah. Kita sana lemah guna tafkhim. Guna tafkhim. Sini lemah lembut. Kita bertani lemah lembut. Tu bezanya tafkhim lah. Nah, macam baca ra dengan ra tu lah. Sirah. Kita ada sirah tafkhim kan. Tu dia. Alhamdulillah. Allah. Tu tafkhim kan. Allah. Ni pun sepatutnya kita orang petani lemah lembut. Di sini lemah lembut. Itu dia. Allah yang lemah lembut dengan segala hamba-Nya. Apa maksud? Maksud lemah lembut dengan hamba ai bil iqdari ala taati. Dengan memberi kuasa di atas taat. Jadi klik kepada makna taufik lah. Klik dengan makna taufik. Al-iqdar. Apa dia? Mana yang memberi kuasa ala ta'ah. Sebab kita ni kalau Allah tak beri kuasa, mana kita kuasa nak berzikir? Mana kita kuasa nak beriman? Tak ada upaya. Tak daya upaya. Tak ada daya upaya untuk kita nak beriman kalau tidak memberi taufik oleh Allah, kalau tidak lutfillah. Sebab tu kata Allahu latifun bi'ibadihi. Allah yang berlemah lembut, Allah yang amat sayang kepada hamba dengan bahawa dia beri iman dan pula memberi taufik kuasa di atas melakukan taat. Itu sebab bagi nak dapat nikmat di akhirat. Kan? Tu lutfi. Lagi pula wal irsyad ayil hidayati laha. Ayil hidayati laha ayil ta'ah. Tunjuk jalan. Dia hidayah ni ada pula mempunyai hidayah arti am, hidayah dengan mana mutlaqid dilalah. Semata-mata tunjuk jalan. Itu hidayah dalam arti umum. Ini termasuk juga orang-orang kufur pun dihidayah oleh Allah. Ni hidayah dengan mutlaqud dilalah wal irsyad. Adapun hidayah makna khas, hidayah makna taufik, beri kuasa taat. Itu khas dengan orang mukmin. Tidak nafikan Allah tunjuk kepada jalan kepada orang yang kufur, tunjuk dalam arti ini jalan syurga, ini jalan neraka, ini jalan baik, ini jalan buruk. Tunjuk macam tu artinya dilalah, mutlaqud dilalah. Tu hidayah dengan mana tu umum. Adapun satu lagi hidayah dengan mana taufik, khalqut ta'ah fil 'abdi. Kuasa menjadikan taat pada hamba. Hidayah dengan mana tu mana taufik. Ini khas dengan orang mukmin. Apalagi orang-orang yang salih. Al-hadi. Tu main pula ni umum. Al-hadi ila sabilir rasyad ayyidalli ala tariqihi wa huwa diddul ghayy. Rasyad lawanan dia ghayy. Sebab tu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebab itu dalam agama kita tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksa pada agama. Sebab apa tidak ada paksa pada agama? Qad tabayyana ar-rusyd, menepati illah. Sebab tak dipaksa kerana sungguh telah nyata, telah terang, telah jelas oleh petunjuk daripada kesesatan. Tidak ada paksa lagi. Kemudian al-muwaffiqi littafaqquhi fid din. Ialah Allah juga yang memberi taufik littafaqquhi fid din ayil muqaddiri ala tafahumi fi syariah. Tu Syekh Muhallil syarah, mana ia memberi kuasa atas sungguh-sungguh memahami pada syariat. Tengok, kadang-kala
kita ni dapat pandai kita berkata, pandai kita bercakap, pandai kita atur cara. Terkadang apa yang kita kata kita sendiri tak faham. Allah pernah mengatakan kepada orang munafik kan. Apa dia tak kala dia kata humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi mereka itu tak faham secara halus. Pandai bercakapnya, zuhir bijak, tetapi tak faham secara halus. Tu la yafqahun. Tiba-tiba di sini musannif kita dalam dia mukhtabahkan kitab dia kata al-muwaffiqi littafaquhi fid din ayil muqaddiri ala tafahumi, dan sah baca al-muqdiri beri kuasa ala tafahumi atas sungguh-sungguh faham fi syariati min lutfi al-muwaffiqi littafaquhi fid din man, akan mereka orang yang dia ada tafsir dalam hasiah itu. Man latufa bihi ay arada bihil khaira. Dia tafsir itu. Akan orang yang telah kehendaki Allah dengannya akan kebaikan. Wakhtarahu, dan yang telah pilih ia Allah akannya lahu lil khair minal ibad, daripada segala hambanya. Ini isyarat pada mana ni khutbah musannaf kita. Kata Syekh Muhalli rahimahullah, haza ma'khuzun min haditsis sahihain man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu isyarat pada hadis itu. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak dengannya akan khairan, ay khairan katsiran, tanwin lit ta'zim, tanwin lit taktsir. Siapa yang Allah kehendakkan kebaikan yang banyak, kebaikan besar, Allah memberi fiqh pada agama. Allah memberi faham halus pada agama. Karena al-fiqh juga di antara makna dia al-fahmu lima daqqa. Fahamkan makna yang halus. Itu di antaranya. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar wa sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Itu kita lalu khutbah muhalli kama dia untuk menjadikan yang apa tadi harapan dia ada sedikit tausiah, maka tausiah mengandungi dalam ibarat ini. Maka kita teruskan langsung kepada ini. Kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, amma ba'du. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala selepas daripada ia muqaddimahkan kitab dia dengan khutbah selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada pujian Allah dan diiringi pula selawat di atas ahlinya, kemudian diikuti amma ba'du ay ba'da ma taqaddama fa inna lishtighala bil ilmi min afdalit ta'ati wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Kata Imam Nawawi, adapun kemudian daripada itu, selepas daripada puji Allah, selawat salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada itu katanya fa innal ishtighala bil ilmi, maka sesungguhnya bermasyghul dengan ilmu. Bermasyghul ni kalau kita nak arti bahasa sini apa?
Bermasyhur ni apa? Apa dia? Ishtighal. Fa innal ishtighala bil ilmi. Dia nak menyatakan bahawa sesungguhnya ishtighal, bermasyghul, kita cakap capuh Arab, bermasyghul, berbimbang dengan ilmu. Maka berbimbang dengan ilmu, apabila sebut berbimbang dengan ilmu, tubik pengertiannya dua, berlaziman. Berbimbang secara menuntut, kata orang di sana belajar, berbimbang secara belajar. Kata orang sana lagi mengaji, panggil juga mengaji, belajar. Itu maksud dalam kata menuntut ilmu. Dan termasuk dalam kata ishtighal, berbimbang juga mengajar. Sebab mana nak belajar macam mana kalau tidak ada guru yang mengajar? Begitu juga nak bermasyhur dengan mengajar macam mana kalau tidak ada pelajar? Jadi dua yang berlaziman, mengajar dan belajar, dua yang berlaziman, tak boleh asing lagi. Tak boleh nak kata mengajar kalau tak ada yang belajar. Tak dikatakan belajar kalau tak ada guru yang mengajar. Maka kedua-dua, belajar panggil ta'allum, mengajar panggil ta'lim. 'allama yu'allimu, ta'lim, mengajar. Ta'allama yata'allamu, ta'allum, belajar. Maka dua-dua itu masuk dalam kata al-ishtighal bil ilmi, bermasyghul, berbimbang dengan ilmu. Itu kata Imam Nawawi, bermasyghul, berbimbang dengan ilmu itulah min afdalit ta'ati, daripada selebih-lebih. Kadang-kadang orang Melayu kita ambil hak arak capur, yang paling afdal, ambil hak arak capur dah. Kalau kita nama Melayu semua sekali, min afdali, daripada selebih-lebih, ataupun yang paling lebih. Tu afdal, kita mengaji kaedah nahwu panggil apa dia? Panggil kelima apa? Isim tafdil. Yang menunjuk adalah ziyadah, yang paling lebih. Kelimah dia fadula tu makna lebih dah. Patut afdal, yang paling lebih. Katalah ini lebih, itu lebih, ini lebih, ini yang paling lebih. Tu afdal. Maka Imam Nawawi kata sesungguhnya berbimbang dengan ilmu itu min afdalit ta'at, daripada selebih-lebih segala taat. Sebab itulah bagi kita yang dalam belajar, dengan ada guru pula yang sanggup dia mengajar, ini masuk dalam kata yang bermasyghul dengan ilmu. Itulah selebih-lebih segala taat. Alhamdulillah, nasib baik kita dalam bermasyhur dengan ilmu. Sebab itu setengah-setengah guru, dia tu bermasyhur semenjak dari awal dia belajar, sehingga sampai ia diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dengan keberkatan ilmu, sambung lagi mengajar sehingga sampai uzur daripada mengajar. Dia suruh pula murid dia mengajar, dia nak dengar, supaya dia nak ambil pula kelebihan, supaya dia mati dalam keadaan bermasyhur dengan ilmu. Tengok kelebihan dia. Itu dia. Fa innal ishtighal bil ilmi, kemudian al ilmu bila itlaq. Al lafzu idza utliqa insarafa ila al kamil. Dikatakan alillah lil ma'hud, alillah lil ahd. Sebab dia kata di sini, Syekh Muhalli kata fa innal ishtighal bil ilmi al ma'hudi syar'an. Bermasyhur dengan ilmu yang maklum pada syarak. Ilmu tu as-sadiqi, ilmu yang maklum pada syarak, yang terbenar bil fiqhi, dengan fiqh, wal hadisi, dan hadis, wat tafsiri, dan tafsir. Jadi apabila sebut fiqh, seolah-olah mana tasawufnya, mana usuluddinnya, masuk dalam kata al-fiqhi itu dah. Karena jadi kanak dengan al-fiqh, faham
faham secara asalnya, faham secara faraknya. Kan? Sebab tu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ia menamakan kitab Usuluddin dia nama Al-Fiqhul Akbar. Kan? Murak kitab Usuluddin dia letak nama Al-Fiqhul Akbar. Fiqh yang terbesar sekali ialah memahami pokok agama. Karena sesat daripada pokok, sesatlah cawangannya. Bila rusak asas pembinaan, maka rubuhlah pembangunan di atas. Karena semua terhati di atas asas. Itu usuluddin, asasuddin. Ibarat kalau kita nak buat bangunan, macam yang kita nampak di atas muka bumi, naik ke atas, berapa lapis, berapa tekak, ini kita pandang, dapat pandang dengan mata kepala. Kalau besar pun kita kata besar bangunannya, tinggi bangunannya, elok cantiknya bangunan, itu kita boleh tengok yang zahir. Tapi asas di dalam tanah bumi kita tak nampak. Yang utama itulah. Sebab orang nak bangunkan bangunan berapa lapis, berapa tingkat, dia kena mengukuhkan asas di bawah. Bila asas kukuh, binalah, susunlah berapa lapis tingkat ke atas. Nanti dia kukuh sana. Begitulah kita dalam akidah. Untuk nak binakan sembahyang sebagai solat, bagi pembangunan di atas pada asas din tadi. Zakat itu sebagai amalan, kan? Tengok, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ni bagi amanu, beriman. Beriman sebagai asas. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain sebagai amilu. Maka amilu dia kena binakan di atas amanu, atas iman. Iman itulah bercaraan usuluddin. Itulah panggil al-fiqhul akbar. Maka termasuk dalam kata bermasyhur dengan ilmu al-ma'hud syar'an as-sadiqi bil fiqhi. Sebut al-fiqhi termasuk tasawuf. Kerana fiqh terbagi pula. Fiqh ada segi asas, faham dari segi asas. Betul be usuluddin. Fiqh dari segi ilmu syariat. Tu be fiqh dulu. Maka dua pula. Syariat zahiriyah, sebab nak tahu sahnya, batalnya, rukunnya, syaratnya solat, syaratnya zakat, nak wajibnya itu zahir. Itu panggil fiqh, fannil fiqh. Dan ada pula semua nak beri dengan ikhlasnya, dengan khusyuknya, dengan tawaduk. Itu fiqh batin. Itu baiknya tasawuf. Pecahan daripada al-fiqhi itu asasuddin, usuluddin, dan fiqh ilmu syariat zahir, dan fiqh batin, tasawuf. Dengan mudah kata tak? Usuluddin, fiqh, tasawuf. Ini tak boleh ditinggalkan sama sekali, kata Raftani. Tak lepas. Maka inilah dia ajar pada pesantren-pesantren kita di Petani sejak daripada turun-menurun sampai kepada hari ini, walau timur zaman bagaimana sekalipun, ini sebagai menjadi yang berada itu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا
ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baiklah, selanjutnya kita utanya membantu kita muda dan statur kemudian yang doa yang gurih-gurih ini tersalah Syekh dan seterusnya menapu dan mandu dan lainnya. Dan kita selalu berdoa. Sallallahu سيدنا محمد
وسلم صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد الله يا ربي صل عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم الله
كل في الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على الحبيب فخر